Tadi kita sudah mendengar banyak pandangan-pandangan tentang negeri, tentang negara kita. Dan sudah barang pasti ini adalah satu cabaran yang cukup besar bagi kita. Kerana kita tahu Malaysia di mutakhir ini, dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Malaysia memang menghadapi cabaran yang cukup besar. Bukan sahaja tentang kestabilan politik kita, tetapi isu yang besar juga adalah tentang ekonomi dan juga tentang pendidikan dan juga tentang sosial dan persekitaran kita. Sebab itu walaupun kita sudah alhamdulillah bebas daripada, boleh dikatakan daripada pandemik COVID-19, kita beralih kepada endemik itu, tetapi kita tahu bahawa cabaran paling besar kita pada hari ini adalah cabaran ekonomi kita. Dan ini boleh kita rasa pada semua keadaan. Tetapi teras paling penting dalam kita bernegara ini, teras yang paling penting adalah pentadbiran bagi kerajaan itu. Sebab itu setengah-setengah macam tadi disebut oleh setengah orang muda kita. Dia menyebut tentang, setengah-setengah orang bercakap, dia kata saya sudah tidak suka dengan politik. Kita tidak mahu lagi, tidak percaya dengan politik. Tetapi selalu saya ulang, kehidupan kita ini, apa sahaja yang berkaitan dengan diri kita adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh orang-orang politik. Apa sahaja yang berlaku pada diri kita, kehidupan seharian kita, semuanya ditentukan oleh orang politik. Kadang-kadang kita lupa bahawa makan minum kita ditentukan oleh orang politik. Kadang-kadang kalau saya fikir kalau harga ikan murah sehingga RM4, RM5, kita lebih banyak makan ikan daripada makan ayam. Kenapa kita banyak makan ayam? Sebab ayam adalah sumber makanan yang paling murah. Kadang-kadang sebahagian orang tak mampu nak beli daging. Contohnya kalau daging kambing, memang tak mampu nak beli. Jadi akhirnya kita terpaksa memilih makanan yang paling murah bagi kita. Kadang-kadang yang murah bagi kita, bagi keluarga, bagi anak-anak itu juga adalah merupakan satu bebanan yang cukup besar bagi kita. Kita boleh melihat. Sebab itu kehidupan kita, apa sahaja yang berkaitan dengan kita ditentukan oleh orang-orang politik. Dan sebab itu kalau mereka tidak mempunyai jiwa yang dekat dengan rakyat, maka dasar-dasar yang mereka kemukakan tidak akan memberikan manfaat kepada rakyat. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat pemimpin yang amanah ini, kadang-kadang negeri yang kontang, negeri yang tidak punya hasil, negeri yang tidak mempunyai banyak sumber-sumber yang boleh memberikan hasil, tetapi oleh kerana punya pemimpin yang amanah, negeri itu boleh dibangunkan. Akhirnya negeri itu daripada sebuah negeri kecil yang tidak punya upaya, tapi boleh menjadi suatu yang besar. Sebab itu kalau kita lihat keperluan kita untuk kita merasa apa yang dirasakan oleh rakyat itu adalah merupakan suatu yang cukup penting bagi kita. Sebab itu bagi saya, dalam kedudukan kita memperjuangkan politik dalam negara kita, walaupun sebahagian rakyat rasa kecewa, tetapi kita di Pakatan Harapan itu kita tidak pernah punya rasa putus asa. Kerana apa? Kerana itu adalah perjuangan kita mahu membetulkan kembali negeri dan juga negara kita di landasan yang betul. Dan saya cukup berkeyakinan bahawa Selangor boleh menjadi contoh, tetapi dalam masa yang sama yang paling penting, kerana kita tahu bagi menentukan kedudukan ekonomi kita, pendidikan kita, kedudukan politik kita, kita perlu kembali menggapai Putrajaya itu. Dan tidak ada cara lain melainkan kita harus memperkukuhkan muafakat kita dalam Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama kita harus terus memberikan kesedaran kepada rakyat tentang apa yang berlaku dalam negeri dan juga dalam negara kita, di mana kita harus kekal bersatu padu untuk membawa perubahan untuk negeri dan juga negara kita ini.